mereka ada memang tidak ada adab. Jadi apabila mereka terus berkembang dan berkembang, mereka berkembang di atas sesuatu yang tidak ada adab, maka percakapan mereka tidak ada adab, pertuturan mereka tidak ada adab, tulisan mereka tidak ada adab. Dan bagaimana kita menentang mereka? Menentang mereka bukan juga dengan cara mereka, tapi menentang mereka dengan memberi penjelasan yang baik, memberi keterangan apa masalahnya. Jika mereka mengatakan para habaib menyembah kubur, mari sini, di mana para habaib menyembah kubur? Mereka tawaf di makam Nabi Allah, di mana mereka tawaf di makam Nabi Allah? Mereka sujud kepada kubur, di mana mereka sujud kepada kubur? Mereka tawasul dengan orang mati. Bukankah pembahasan itu dah lama dijawab oleh ulama silam mengenai tawasul dengan orang yang meninggal dan orang yang hidup? Yang kenapa perlu dikuis kemudian sehingga menjadi kecelaruan kepada orang awam yang tidak mengetahui pembahasan ilmiah mengenai tawasul, mengenai tabarruk, sesuatu yang telah jelas dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu yang diharuskan. Mengapa kamu datang dengan idea berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis sahih, sesuatu yang tidak sahih, maka ini semua tertolak. Ia tidak pernah menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka hidup sebelum perkataan hadis sahih itu wujud. Sebelum klasifikasi hadis sahih itu wujud. Yang mulai muncul pada zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari muncul pada 220 Hijrah dengan kitab Bukhari. 220 Hijrah. 200 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, Imam Empat Mazhab, mereka lebih hampir. Maka untuk mengatakan doa kunut tidak ada di dalam salat subuh, mengapa kamu doa kunut? Ini bid'ah. Kamu perlu perhatikan yang kamu bid'ah itu siapa? Imam Syafi'i. Mengapa kamu kata bid'ah? Sebab tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Syafi'i sebelum menjadi imam fiqh, beliau adalah imam muhaddisi. Beliau adalah imam hadis yang hebat. Beliau mempunyai musnad yang tersendiri, kumpulan hadis yang tersendiri, musnad Imam Syafi'i yang telah wujud sebelum adanya Bukhari dan juga Muslim. Maka untuk kamu mengatakan bahawa Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan dalil mengenai doa kunut pada waktu subuh, kamu perlu melihat bahawa setiap hadis yang pernah dihafal oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, antara beliau dengan Rasulullah adalah lebih hampir daripada antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari gurunya lain, gurunya mungkin guru kepada guru, barulah Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Guru kepada Imam Syafi'i, mungkin itu adalah anak murid kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Guru kepada guru Imam Bukhari, mungkin itu adalah anak murid kepada Imam Syafi'i, mungkin itu adalah anak murid kepada Imam Malik, mungkin itu adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Mereka tidak lebih hampir pada zaman Rasulullah. Kamu perlu melihat semua hadis yang pernah dihafal, semua kitab-kitab yang pernah dipelajari oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Pada umur 10 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal semua hadis dalam Muwatta Imam Malik. Umur 10 tahun. Pada zaman ini, kanak-kanak umur 10 tahun, apakah pencapaian mereka? Ribuan hadis yang berada dalam Muwatta Imam Malik. Begini bagaimana keadaan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi selepas beliau tenggelam dalam ilmu hadis, barulah beliau tenggelam dalam ilmu fiqh sehingga terkenal sebagai mujtahid mutlak dalam imam mazhab. Baik, Imam Ghazali rahmatullahi alaihi membawa makna di sini, makna muraqabah dalam maqam ihsan. Muraqabah sentiasa merasa diri sentiasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maqam itu bukan maqam yang terakhir dalam maqam ihsan, tapi ini perlu diusahakan, dimujahadahkan sehingga dia mencapai kepada maqam yang berikutnya yang tertinggi dalam maqam ihsan, iaitu maqam musyahadah. Di atas muraqabah adalah maqam musyahadah. Jika muraqabah itu merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musyahadah
seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin yang ingin melengkapkan agamanya, yang ingin sempurna agamanya, maka dia perlu usahakan bahawa setiap daripada ibadahnya, setiap daripada amalannya, setiap daripada perbuatannya, gerak-geriknya, setiap daripada percakapannya, dia nampak Allah, seolah-olah dia nampak Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Dan ini adalah rukun agama. Kita mendengar seolah-olah ini satu makam yang tinggi, bagaimana tak melihat Allah Subhanahu wa taala, beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini macam suatu pembicaraan sufi yang tinggi. Tidak, ia rukun agama yang ketiga. Jadi sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salam. Satu hadis yang dinamakan sebagai hadis Jibril, yang mana di dalam Jibril alaihi salam mengajar kepada umat ini apakah asas dan rukun agama. Yang pertama, apakah itu iman? Yang kedua, apakah itu Islam? Yang ketiga, apakah itu ihsan? Dan yang keempat, apakah alamat kiamat? Pada waktu ini, pada zaman ini, kita berhadap kepada rukun agama yang keempat, yaitu ilmu yang bersifat berubah, yaitu ilmu mutaghayyirat ataupun ilmu tahawulat, fikih tahawulat, berkaitan dengan akhir zaman, yang berkaitan dengan sejarah. Apa sahaja yang berubah? Seorang yang belajar sejarah, dia dapat kaitkan dengan apa yang berlaku pada zaman ini dan akan berlaku pada zaman akan datang, sehingga tahu bagaimana untuk meletakkan pendiriannya, bagaimana untuk menyikapi dan juga berinteraksi dan mendepani dengan fasa zaman yang dia sedang berada pada ketika ini. Dan fasa-fasa yang kita akan lalui setelah ini akan menjadi sesuatu yang lebih dahsyat, mungkin lebih berat lagi daripada fasa yang kita lalui pada ketika ini. Dan formula-formula telah diberikan oleh Rasulullah SAW, dan kita perlu kembali kepada sejarah. Di mana sejarahnya? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Di akhir zaman umatku begini-begini, dan bagaimana kamu hendak bertindak begini dan begini. Nabi SAW telah beri problem statement dan Nabi SAW bagi solution. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan bahawa akhir zaman nanti umatku, mereka, hati mereka dipenuhi dengan cinta dunia. Ini adalah penyakit wahan yang menimpa mereka. Dan cinta dunia, benci kepada kematian, menyebabkan kegurunan daripada masuk Islam dicabut daripada hati-hati mereka, sehingga mereka tidak takut kepada orang Islam, kerana mereka tahu orang Islam telah ditanggalkan satu persatu yang menjati diri seorang mukmin. Mereka tahu bahawa tasawuf adalah jati diri mukmin, jati diri seorang Islam. Tasawuf adalah ilmu tasawuf adalah ilmu ihsan, ilmu yang ketiga tadi. Ilmu yang ketiga, rukun agama yang ketiga yang sentiasa dipinggirkan, yang sentiasa dianaktirikan, sehingga manusia tidak tahu, oh, ihsan itu rukun agama ketiga. Oh, ilmu tasawuf itu ilmu ihsan. Ilmu tasawuf itu nama lain bagi ihsan. Bagaimana seorang itu boleh menjinakkan dan juga melatih hati, jiwa dan juga nafsunya, mendapat sifat muraqabah daripada tidak tolak daripada sifat muraqabah, melatih dan menekan nafsunya, sehingga dia mendapat kepada maqam musyahadah. Itu maqam musyahadah, di mana para wali Allah SWT mengatakan, kami tidak melihat sesuatu sebelumnya, ketikanya dan setelahnya, kecuali kami melihat Allah SWT, kecuali kami nampak Allah SWT. Demikian Allah SWT berfirman dalam Quran, fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah. Firman Allah, di mana sahaja kamu menghadap dan di mana sahaja kamu beralih, di mana sahaja kamu berpaling, di situ ada wajah Allah SWT. Fatamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Apa maksud wajah Allah? Wajah Allah bukan maksud muka Allah, bukan maksud diri Allah, bukan maksud zat Allah, tapi kita nampak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak segalanya adalah terzahir daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di alam sekeliling kita. Yang mendudukkan kita di sini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memperhayatkan kita adalah perbuatan Allah. Yang memperilmukan kita pada ketika ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang mengisi ilmu tersebut. Yang memperkalamkan ini adalah Allah.
memperkalamkan. Saya cuma adat. Yang memperdengarkan kalian adalah Allah, ataupun kalian yang memperdengarkan kalian sendiri. Adakah kalian boleh mendengarkan kalian sendiri? Adakah kalian mencipta kuasa tersebut? Siapa yang cipta kuasa tersebut? Siapa yang mencipta kudrat tersebut? Kudrat boleh melihat, kudrat boleh mendengar, kudrat boleh berdegupnya jantung. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian bagaimana seseorang yang sentiasa berada dalam keadaan yang demikian melihat bahawa subhanallah, setiap sesuatu tidak berpisah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak macam ini tegak, tetap, tapi ini berada di dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menegakkannya? Siapa yang mewujudkannya? Siapa yang mengizinkan untuk ia ini berada di sini? Jika ia tidak diizinkan Allah, maka ia akan roboh serta merta, ataupun ia akan hilang, lenyap, tanpa bekas dan juga tanpa habuk. Di setiap masa ia attach dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpisah. Bagaimana tempoh ini? Bagaimana pokok-pokok, bagaimana bintang, bagaimana langit, bagaimana bumi, bagaimana lautan, semuanya sedikit pun tidak berpisah daripada perbuatan Allah. Dan perbuatan itu datang daripada mana? Datang daripada sifat Allah. Dilihat manusia diberi nikmat, diberi rezeki. Ketika orang lain dinaikkan pangkat, mendapat nikmat. Orang lain dinaikkan pangkat, dinaikkan gaji, diberi nikmat Allah. Siapa yang beri nikmat? Perbuatan siapa? Allah. Maka dia nampak perbuatan Allah, di baliknya ada nampak sifat Allah. Sifat Allah yang maha memberi, yang maha menganugerahkan, yang maha mengurniakan, yang maha memberi rezeki, melimpahkan. Datang daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama Allah tidak berpisah daripada zat. Bagaimana seorang melihat, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana sahaja kamu berpaling dan menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu itu hanya sekadar ilmu jika seseorang tidak mempraktikkan pada dirinya. Di situ musyahadah. Jika orang lain mendapat nikmat dan dia masih merasa dengki, dia merasa dendam, merasa hasad, kenapa dia dapat? Kenapa dia dilebihkan? Kenapa dia diistimewakan? Kenapa bukan aku? Maka dia tidak menghadirkan makna Ar-Razzaq kepada orang tersebut. Allah yang bersifat Ar-Razzaq, yang memberi rezekinya kepada orang tersebut, maka dia tidak adil baik, dia tidak berinteraksi baik dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah, dengan nama Allah, dan akhirnya dengan Allah. Akhirnya dia mempertikaikan Allah, dia protes Allah. Kenapa dia protes kepada keagihan Allah? Seolah-olah Allah tidak bijaksana dalam keagihan rezeki. Siapa yang patut dilebihkan, siapa yang patut dikurangkan. Seolah-olah hatinya menyatakan Allah bersifat zalim, walaupun mulutnya tidak mengatakan. Kenapa Allah beri dia lebih? Kenapa tak aku? Kenapa jiran aku Allah lebihkan? Kenapa dia beri lebih? Apa kurangnya aku? Okay, jika kita katakan kepadanya, Tuan perlu zahirkan dan hadirkan makna nama Allah Ar-Razzaq Al-Mun'im, hadirkan cahaya tersebut supaya terpadam daripada sifat hasad, dengki dan dendam. Kamu tidak berinteraksi dengan Allah dengan baik, tidak berinteraksi dengan perbuatan Allah dengan baik. Jika dia mengatakan, kenapa tidak diberikan kepada saya masih dapat menyaksikan nama Allah. Jika diberikan kepada saya rezeki tersebut, rumah yang baik, kereta yang baik, bertambah lagi. Maka kalau begitu, hadirkan makna Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, yang tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia, lakukan sesuatu dengan hikmah, dengan rahsia, sama ada kita faham ataupun tidak. Kenapa orang ini lebih, kenapa kita kurang, kenapa kadang-kadang kita dapat lebih, kenapa orang kurang. Maka kita saksikan segala yang di sebaliknya adalah Allah.
Demikian bagaimana mata hati kita, mata basirah kita dilatih untuk melihat Allah di sebalik setiap kejadian, di sebalik setiap kurniaan, di sebalik setiap musibah dan juga malapetaka. Maka hatinya akan tenang dengan Allah. Kita melihat di sebaliknya adalah Allah. Al-Mun'im adalah Allah, Ar-Razik juga Allah, Al-Mani' juga Allah. Allah juga yang maha memberi rezeki. Al-Mani' juga salah satu nama Allah, iaitu yang maha menghalang seorang manusia daripada mendapat rezeki. Al-Mani' yang maha menghalang seorang daripada mendapat kurniaan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku dapat kenal Allah apabila aku mengusahakan sesuatu, aku berhajat lakukan sesuatu, tiba-tiba di tengah jalan apa yang aku usahakan aku tak dapat capai kepada apa yang aku usahakan, yang aku jangkakan, yang aku dapat mencapainya, tiba di tengah jalan ingin terputus. Setiap kali terputus bertambah makrifat aku kepada Allah, wujudnya Allah. Aku berkehendak sesuatu dan aku melihat ada kehendak Allah yang lebih besar. Aku berkehendak, Allah juga berkehendak, tetapi sesuatu itu tidak berlaku dan terjadi kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan keinginan Allah. Demikian bagaimana seorang melatih. Maka musyahadah tersebut ini bermula daripada muraqabah, merasa diri dipandang oleh Allah, merasa diri dipandang oleh Allah. Seorang yang merasakan yang demikian, maka dia akan sentiasa berada dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia malu dan segan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berjalan beronda pada waktu malam. Beliau melalui di sebelah sebuah rumah yang di dalamnya ada perbualan antara seorang ibu dan juga anak perempuan yang masih remaja. Maka ketika itu, waktu malam itu, Sayyidina Umar terdengar ibunya mengatakan kepada anak perempuannya, nak, esok kita nak jual susu ni, tolong tambahkan air dalamnya supaya bertambah keuntungan kita. Modal kecil tapi kita dapat gandakan. Maka anak kecil, remaja perempuan tadi mengatakan, ibu, bagaimana kita boleh melakukan ini? Al-gharar, ini suatu tipu daya dalam perniagaan, suatu tipu daya perniagaan. Kita tambahkan air dalam susu, bermakna susu ini dah bukan tulik, kita gandakan dengan air biasa. Maka ibunya mengatakan, wahai nak, tak apa, lakukan sahaja. Umar tak nampak, jangan risau. Maka anaknya mengatakan, ibu, walaupun Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar kan nampak. Benar ibu, Umar tak nampak. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Maka tersentak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau segera pulang ke rumah, mengumpulkan seluruh anak lelakinya. Hari ini ayah dah jumpa seorang remaja perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di kalangan kalian yang ingin bernikah dengannya? Ayah ingin nikahkan dengannya. Maka semua tunduk. Mereka tak kenal siapa. Maka lihat tidak ada siapa yang sedia. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu semua tak sedia, biar ayah sendiri tunang dengan dia, ayah sendiri nikah dengan dia. Maka salah seorang anak dia asing, Okey. Okey, yang saya sedia. Maka anaknya Hafs telah berkahwin. Hafs ataupun Asim telah berkahwin dengan wanita tadi. Kerana kualiti yang dilihat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apakah kriteria yang kita pilih untuk memilih menantu? PM, kondom ini, gaji bagus, pekerjaan bagus. Sayyidina Umar Al-Khattab memilih yang takwa. Pilih yang takwa, pilih orang yang beragama, kamu selamat. Rumah tangga kamu aman, bahagia, insya-Allah.
Maka dinikahkan perempuan tersebut dengan anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Lahir daripada pernikahan mereka seorang perempuan bernama Laila. Laila akhirnya berkahwin dengan salah seorang daripada kerabat bangsawan yang bernama Abdul Aziz. Laila dan Abdul Aziz bernikah, mendapat anak, seorang yang bertakwa daripada neneknya yang bertakwa. Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Siapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, jarak kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada pemerintahannya yang penuh dengan keadilan, kambing boleh berkawan dengan serigala. Ini adalah efek keadilan seorang pemimpin. Gembala tak risau, gembala-gembala kambing mereka tak risau untuk dilepaskan. Jika ada serigala di tepi, mereka main-main sama-sama. Macam serigala itulah kambing. Pada suatu kes seorang lelaki sedang menggembala, kambing ini dah melihat serigala menerkam seekor kambing dan memakan kambing. Dia berada di hujung padang pasir, menggembala membawa hewan ternakan. Dia mengatakan kepada orang di situ, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia pada ketika ini. Macam mana kamu tahu? Mana ada telefon, tak ada SMS, tak ada WhatsApp. Khalifah Umar meninggal. Kalau tidak percaya, kamu pergi ke dalam kota. Kalau kanya pergi dalam kota dan benar-benar bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal pada ketika dia mengatakan. Maka dia kembali, bagaimana kamu tahu? Kita tak ada internet. Ini bukan zaman globalisasi. Yang satu berlaku di sini, di hujung sana boleh dapat tahu. Aku dapat tahu kerana haiwan ternakan aku dah boleh dimakan oleh serigala. 2 tahun kepimpinan Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam beliau sedang menulis suatu hukum hakam peraturan dalam negara, maka anaknya masuk ke dalam bilik ini meminta izin untuk berbicara dengannya. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, yang kamu hendak berbicara ini mengenai urusan peribadi ataupun urusan negara? Anaknya mengatakan urusan peribadi. Maka dipadamkan Kita dipadamkan. Ayah, kenapa padamkan kita? Kerana minyak ini minyak hak negara. Ayah anda tidak mahu berbicara mengenai peribadi, kita gunakan harta kerajaan. Khalifah Umar yang ada lihat bagaimana ketakwaan. Beliau memindah Khalifah Umar Al-Khattab daripada ibunya Laila, neneknya, yang didengar perbualan tersebut oleh Khalifah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada suatu ketika anak-anaknya datang kepada dia mengatakan, ayah, kami dah lama tak memakai pakaian baru untuk hari raya, tolong berikan kami baju yang baru. Maka Khalifah Umar mengatakan, oh, ayah tak mampu. Padahal dia seorang khalifah, ini dia ambil apa yang perlu untuknya sahaja. Yang lain semuanya diserahkan kepada kerajaan, kepada Baitul Mal. Maka apabila mereka mesyuarat dengan isteri-isteri mengatakan, mungkin kamu boleh jumpa kepada penjaga Baitul Mal untuk dahulukan gaji kamu yang 2 bulan yang akan datang, supaya anak kita tak kempunan pakai baju raya. Idul Fitri dah dekat dan terlambat. Maka Khalifah Umar mengatakan, baiklah. Dia pun berjumpa dengan Al-Khazin. Khazin adalah penjaga Baitul Mal, bendahara, jaga pembendaharaan negara. Maka Khalifah Umar mengatakan, kalau boleh didahulukan 2 bulan gaji yang akan datang kepada anak aku, mereka inginkan baju baru untuk Idul Fitri yang akan datang. Maka Al-Khazin, bendahara Baitul Mal, mengatakan, tidak ada masalah wahai Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku boleh dahulukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, aku boleh dahulukan. Tetapi tolong tuliskan surat jaminan kepada aku bahawa kamu boleh hidup sehingga 2 tahun, 2 bulan yang akan datang.
Khalifah Umar menitiskan kesisahan air mata ini. Memang benar apa yang kamu katakan. Aku tidak dapat menjadi jaminan waktu satu saat yang akan datang. Adakah aku masih manusia atau jenazah? Maka dia pulang kembali kepada anak-anaknya mengatakan bahawa ayah dia tidak dapat menanding. Kerana ayah dia tak tahu adakah ayah dia boleh hidup di masa yang akan datang ataupun tidak. Begini bagaimana Khalifah Umar dan Abdul Aziz yang bertakwa. Dan kisah-kisah begini bukan kita mengambil pelajaran yang mengatakan patutnya kerajaan yang patut dengar kisah ini, patutnya pemimpin dengar kisah ini. Tidak, kisah ini untuk diri kita. Kita adalah pemimpin. Pertama, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Adakah kita dah mencapai takwa tersebut? Sebelum kita melihat kepada orang lain, mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Kita bertanggungjawab dan kita diambil perkiraan dan penghisaban di atas apa yang kita lakukan. Pertama, kita ada pemimpin kepada diri kita dan kita ada pemimpin kepada ahli keluarga kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan isteri kita? Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pengembala dan setiap pengembala akan ditanya tentang apa yang digembalai. Bermakna setiap orang yang berada di bawahnya akan ditanya di soal oleh Allah SWT di akhirat. Adakah dia sempurnakan amanah dan tanggungjawab yang Allah SWT pikulkan padanya sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin kaum, sebagai pemimpin flat, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin negeri, pemimpin daerah, sebagai pemimpin kampung, sebagai pemimpin surau, semuanya akan ditanya. Dan itu Nabi SAW mengatakan amanah, jawatan adalah sesuatu yang menjadi penyesalan di hari akhirat jika ini tidak diambil dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Jawatan dan kedudukan kepimpinan. Semoga Allah SWT berikan kita sifat ini insyaAllah. Nanti akhirnya sebuah kisah di mana seorang lelaki datang kepada seorang yang soleh, lelaki pendosa dan pemaksiat. Dia mengadukan kepada orang alim ini bahawa dia seorang pendosa. Dia telah melakukan dosa yang besar, dosa yang agung, maksiat yang banyak. Adakah Allah boleh mengampunkan aku? Maka orang alim tadi mengatakan Allah Maha Pengampun. Selagi Allah SWT tidak disyirikan, tidak disekutukan, maka semua dosa diampunkan Allah SWT kalau kamu benar-benar kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, menyesal atas segala apa yang kamu lakukan dan berazam dengan itu tidak akan lakukan daripada masa yang akan datang. Maka dia gembira, dia akan lakukan. Dia bertaubat dengan Allah SWT dengan sebenar-benar taubat dan tinggalkan semua kesalahan dan kesilapan yang dia lakukan selama ini. Dan dia berlalu daripada majlis alim tadi dengan hati yang gembira dan girang. Setelah beberapa tempoh masa, dia kembali semula masuk dalam majlis alim tadi. Dia mengatakan, wahai Syekh, aku gembira tadi apabila mendapat khabar bahawa Allah SWT itu Maha Pengampun. Kerana seorang yang jahil tidak tahu bagaimana rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Apabila diberitahu bahawa rahmat Allah meliputi segala-galanya, kasih sayang Allah mengatasi kemurkaan, siksaan dan azab Allah SWT. Orang jahil yang boleh mengetahui perkara tersebut, dia akan cepat kembali kepada Allah. Ini itu kita menyebarkan rahmat dan rahmat kasih sayang kepada manusia, bukan kekerasan dan kekasaran. Maka sekarang dia datang dengan suatu kerisauan yang lain, suatu makna yang mendalam antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar Allah Taala Maha Pengampun, dosanya insya-Allah akan diampunkan. Sekarang dia datang dengan suatu kebimbangan, wahai Syekh, ketika aku dahulu melakukan dosa, adakah Allah memandang aku saat tersebut? Ketika aku melakukan maksiat itu, adakah Allah pernah memantau aku? Adakah Allah pernah melihat aku melakukan dosa tersebut? Maka ayat tadi mengatakan penglihatan dan pandangan Allah meliputi segala-galanya, yang zahir dan yang batin, dalam terang dan gelap, di khalayak ramai ataupun dalam bersembunyi diri. Bermakna aku melakukan maksiat dan dosa tersebut di hadapan Allah. Itu benar, ya Allah Maha Pengampun. Dan ketika itu lelaki itu menjerit dengan sekuat hati dan terus menghembuskan nafas yang terakhir. Kerana begitu malu dan segan di hadapan Allah. Suatu makna yang lain datang dalam dirinya. Selepas dia bertaubat kepada Allah, setelah hati dan jiwanya suci,
daripada segala macam kotoran dan juga pencemaran dosa dan maksiat. Kita betul-betul ingin kembali kepada Allah. Di sana mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih yang singkat dapat satu makna makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang bergetar, malu, Allah memandang aku saat itu. Kita fikir bagaimana aku boleh melakukan maksiat sedangkan Allah melihat aku. Menjerit dan menghembuskan nafas yang terakhir. Diuruskan jenazah dengan sempurna dikebumikan. Hari ini kita mungkin terperanjat, adakah seseorang itu boleh menjerit kemudian dia akan mati? Ini tidak mustahil. Lebih-lebih pada zaman ini, beberapa ramai orang yang menonton bola, daripada satu tim masukkan gol, dia menjerit, dia pun gol sekali. Ini berlaku di mana-mana. Ini bukan satu perkara yang mustahil. Tahun lepas berlaku FIFA yang lepas berlaku di Saudi, berlaku di kawasan Eropah. Setiap 4 tahun akan berlaku orang yang mati mengejut sebab gol. Baca dah berita. Internet sekarang banyak berita-berita. Bagaimana orang boleh mati terkejut sebab gol, jantung terus. Jadi gol inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu seorang dengan gol yang dia pun boleh gol, bagaimana hatinya dengan Allah Taala? Yang maknanya lebih mendalam daripada bola tersebut yang dalamnya angin je. Apabila hati dah diisi dengan kebesaran Allah, kehebatan Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah, maka satu makna makrifat datang dalam hati. Semoga Allah SWT menjadikan kita pada hal keadaan demikian, insya-Allah. Memasukkan takwa dan ketakutan dalam hati kita. Jika datang makna muraqabah, dan daripada makna muraqabah dilatih sehingga kepada makam musyahadah. Sekali lagi ingin mengulangi muraqabah adalah perasaan sentiasa diawasi, dan ini boleh diusahakan kepada makam yang seterusnya, iaitu musyahadah, iaitu seolah-olah kamu melihat Allah SWT. Bukan saja dalam ibadah dan setiap perlakuan dan perbuatan kamu, setiap tindakan kamu, gerak geri kamu, seolah kamu melihat Allah. Lihatlah alam ini yang terbentang, lihat gunung, lihat lautan, lihat langit, lihat Allah di sebalik. Segalanya adalah perbuatan Allah, kesan dan impak daripada sifat dan perbuatan Allah, daripada nama Allah yang maha menjadikan, yang maha menciptakan, yang maha indah dengan penuh keindahan. Semoga Allah SWT mengeluarkan daripada hati kita cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Jadi kita tidak terkena kepada penyakit wahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menimpa umat ini, yang hadis Rasulullah mengatakan, kerana itulah bahawa umat Islam jadi seperti dalam talam dan musuh-musuh Islam mengerumuni dan mengerunyuk di tengah-tengah. Musuh Islam bersatu dan mengerunyuk, membantai. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah, dan itulah fasa yang kita sedang berada sekarang ini, iaitu fasa buih. Kamu ramai ketika itu, kata Rasulullah, tetapi bilangan kamu ramai, tetapi kamu adalah seperti buih di lautan. Kamu lemah, kegurunan dicabut daripada musuh Islam terhadap kamu, dan kamu terjangkit dengan penyakit wahan, iaitu cinta kepada dunia. Maka kerana cinta kepada dunia itu telah disebutkan Nabi SAW sebagai problem umat pada zaman ini, maka mari kita carikan alternatif untuk menggantikan materialistik cinta dunia tersebut dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Seorang yang memupuk hatinya dengan keimanan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada penghulu, kepada seluruh Rasul, cinta kepada insan yang paling dikasihi oleh Allah SWT, maka lihat bagaimana cinta kepada dunia akan luntur. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi SAW akan diikutinya. Apa yang dilebihkan daripada akhirat, menjadikan ketawa dan membanyakkan tangisan di hadapan Allah SWT. Semoga Allah SWT menarik kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah, dan jangan matikan kita dalam su'ul khatimah. Semoga kita mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat. Semoga Allah SWT menyempurnakan agama kita, iman, Islam, ihsan dan juga alamatus sa'ah. Dan semoga Allah SWT memuliakan mata kita melihat wajah Nabi SAW di akhirat, melintas titian sirat dan juga dia mizan dengan syafaat Nabi SAW, meminum telaga Kausar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad SAW, memasuki syurga tanpa hisab dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara ringkas ada dua soalan.
ada beberapa penceramah dan penceramah dan asatidz ustaz yang mendakwa kisah-kisah ini palsu dan dusta. Ini memfitnah sahabat atas nama Rasulullah SAW. Yang pertama, kisah Al-Qamah yang derhaka dan hampir dibakar jasadnya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kisah Sa'labah yang akan mengeluarkan zakat. Yang ketiga, kisah Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuap seorang Yahudi yang buta selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kisah-kisah ini telah dijawab oleh para ulama. Memang benar ada yang kisahnya dhaif dengan riwayat yang dhaif, tetapi masalah orang yang memasukkan dan mendustakan kerana manhaj mereka berbeza dengan manhaj yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak menganggap hadis dhaif itu adalah hadis palsu. Kita tidak menganggap hadis dhaif itu hadis maudhu'. Menyebabkan hadis itu menjadi dhaif bukan kerana matan ataupun lafaz hadis itu yang dhaif, tapi kerana perawinya. Di antara perawinya mungkin ketika diriwayatkan itu seorang yang tua, dan ada kemungkinan yang ketuaan itu menyebabkan dia tersilap dalam meriwayatkan hadis dan menyebabkan hadis itu dhaif. Itu sahaja. Hadis dhaif tidak semestinya dia akan kekal menjadi hadis dhaif. Kerana hadis dhaif dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mustalah hadis, dalam usul hadis, hadis dhaif yang disokong dengan hadis yang lain datang daripada khazanah kitab-kitab hadis yang lain. Walaupun hadis itu dhaif, jika hadis dhaif itu dikumpulkan, disokong dengan syawahid, dengan tawabit, maka ia tidak lagi menjadi hadis dhaif, dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan bermakna hadis yang riwayatnya baik. Maksud hadis dhaif itu, jika ia boleh ditingkatkan kepada hadis hasan, bermakna masalahnya bukan kepada lafaz hadis, ini kepada perawi. Maka perlu diperhatikan juga, adakah kisah-kisah ini yang bertentangan dengan sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ataupun ini boleh berlaku pada sahabat yang tidak mengganggu kepada keadilan mereka, mengganggu kepada sifat keadilan. Kisah Sa'labah, kisah Al-Qamah dan kisah Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu, penjelasannya adalah sangat panjang kerana ini membabitkan periwayatan hadis. Yang berikutnya, bagaimana hendak mengatasi sahabat yang selalu bersangka buruk kepada kita dan menganggap dirinya suci. Baik, seorang yang mempunyai sahabat yang sentiasa bersangka buruk, maka jika kita boleh menasihatinya untuk meninggalkan sangkaan-sangkaan buruk dengan kita memberi ilmu yang jelas, apakah fadilat daripada sangka baik dan apakah keburukan daripada bersangka buruk. Seorang itu bersangka buruk kerana hatinya tidak bersih, dan kita pula perlu menjaga hati kita bahawa kita juga tidak menyangka bahawa diri kita lebih baik daripada dirinya. Dia bertimbang balik, dia bersangka buruk pada kita, dan masa yang sama kita juga tidak menyangka bahawa diri kita lebih baik daripada dirinya. Kita tidak boleh bersangka buruk kepadanya. Kita mungkin boleh menjadi cari alasan kenapa dia melakukan sedemikian kepada kita. Mungkin kerana emosinya, mungkin kerana dia ketika itu tidak stabil, pemikirannya sudah bercerabut sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita ataupun bersangka sesuatu yang tidak baik. Maka ini boleh diselesaikan dengan baik. Seseorang itu boleh berhadapan dengan orang yang menentangnya ataupun orang yang mentohmahnya dengan cara yang terbaik, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang terbaik adalah kemaafan. Cara yang terbaik yang diajar oleh Rasulullah SAW adalah kemaafan. Yang kita inginkan sesuatu yang lebih agung di sisi Allah, iaitu keampunan Allah SWT. Siapa yang inginkan keampunan Allah, maka di dunia lagi dia telah bersifat dengan sifat Allah SWT, iaitu memberi maaf. Allah yang Maha Pemaaf. Kita belajar dari sifat Allah SWT. Takhallaqu bi akhlaqillah. Di sini bagaimana riwayat mengatakan akan berakhlak dengan akhlak Allah SWT. Maka sifat-sifat yang indah Allah SWT kita ambil, kita pelajari. Dan juga kita tidak menganggap diri kita suci. Walaupun orang lain menganggap dirinya suci, tapi kita jangan menganggap diri kita suci. Jika dia masih melakukan sesuatu yang buruk, kita balas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Al-Quran mengatakan, hendaklah kamu menolak sesuatu kejahatan itu dengan kebaikan. Semakin manusia menunjukkan keburukan, kita balas dengan kasih sayang.
Lama kelamaan hatinya akan lembut. Kisah mengenai perkara ini terlalu banyak dalam diri Rasulullah SAW. Pada masa yang akan datang, insyaAllah kita akan sentuh sedikit demi sedikit bagaimana sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk berhadapan dengan lawannya, dengan penentangnya, dengan pentomahnya, dengan pencacinya, dengan orang yang menghantar sihir kepadanya, dengan orang yang meracunnya, orang yang menindas dia ketika di kota Mekah dahulu. Semua dalam sirah tertulis bagaimana sifat kemaafan Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT menghiasi diri kita dengan sifat dan juga akhlak Rasulullah SAW, dan membersihkan diri kita dan jiwa kita pada segala sifat mazmumah, sifat yang terkeji dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.